A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Okey, ini kelas kita. Pada minggu lepas saya dah gantikan dengan video. Ada dua video. Yang pertama tentang tajuk Completing the Square. Video pertama. Kemudian yang pagi tadi saya buat upload adalah Understand Fraction. Okay, Understand Fraction. Saya berharap semua dah dapat nota buku math dan boleh rujukan. Okey, boleh tak sebelum kita masuk pada topik petang ni, iaitu pada muka surat 27, Understand Partial Fraction, saya minta awak pergi sekejap muka surat sebelah dia 26, iaitu exercise 1.11. Tunggu sekejap di situ. Okey. Okey, soalannya. Saya ada suruh awak selesaikan masalah exercise satu ni, dan rujuk video dia pada video Understand the Fraction lah. Okey, ini dah latihan bagaimana awak menyelesaikan masalah pecahan dalam proses penggarapan dan pembahagian. Okey, apa yang perlu awak buat ialah saya nak awak settlekan cara penyelesaian pertama ialah kita kena faktoriskan dia. Okey, kalau macam ni direct lah. K minus atau K tolak 1 darab 7K darab 10 per K, awak darab lah. Tapi kalau yang meletakkan contoh macam ni, kita boleh faktorkan. Contoh macam ni lah. Contoh soalan soalan nombor 6. Oh, tak sama lah dalam buku. Okay, soalan nombor 6 dalam buku. Jangan rujuk dalam ni. Dalam 6, K kuasa 2 tolak 2K campur 1 per K kuasa 2 tolak 8K tambah 16 bahagi 2K tolak 2 bahagi per K kuasa 2 tolak 4K. Dalam buku dalam nota ni lain kan. Soalan lama. Okey, untuk soalan 6, 7 dan 8 ni, apa yang perlu buat ialah awak faktorkan dahulu. Supaya kita dapat faktor, kita boleh potong nilai-nilai dia. Contohnya pada soalan nombor 6. Saya nak tak respons dia. Afif Naimi. Buka on sekejap mikrofon. Afif dengar suara saya? Afif dengar suara saya yang jelas? Afif tak dengar. Cinceren on mic. Cinceren on mic. Cek. Izan Azani on mic. Izan Azani on mic. Ya, Encik. Okey. Afif Naimi, okey. Izan Azani, ada buku depan awak sekarang? Ada. Soalan nombor 6 tu bukan sama dengan saya tunjuk kan? Soalan nombor 6. K kuasa 2 tolak 2K tambah 1 kan? Okey, tak apa.
Jangan saya cakap seorang-seorang lah. Tak dengar. Okey. Okey. Okey, untuk soalan nombor 6, K kuasa 2 tolak 2, K campur 1, apa yang perlu buat ialah awak faktorkan dahulu. Faktorkan dahulu menggunakan kalkulator. Menggunakan mod EQN, masukkan nilai A katakan sama dengan 1, B sama dengan negatif 2, C sama dengan 1. So dapatkan nilai berapa? K1 berapa, K2 berapa. Kemudian daripada tu kita akan dapat dua nilai lah. Contoh kita sini contoh dia berapa? Contoh. Sini tadi apa? K kuasa 2 tolak 2K campur 1. So kat sini awak dapat A sama dengan 1, B sama dengan negatif 2, C sama dengan 1. Tekan kalkulator, dapat berapa? 3, A sama dengan 1, B sama dengan negatif 2, C sama dengan 1. So dapat X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 1. Okay. Sama dengan 1. Dua-dua sama dengan 1. So kat sini dapat X tolak 1 dan X tolak 1. So dalam soalan tu K kan. Maknanya kita jadikan balik K tolak 1. K tolak 1. So bila awak kembangkan balik awak akan dapat dapat berapa? K kuasa 2. Darab kembangkan. Kita akan dapat balik K kuasa 2 tolak K tolak K tambah 1. So dapat balik lah. Jawapan balik yang ni. Okay. Bila dapat yang ni, awak kembangkan yang faktorkan bawah, kita boleh potongkan dia. Potong atas, potong bawah dan kita boleh ringkaskan. Pecahan tersebut. Okay. Kalau ada macam contoh berbahagi macam ni, so kita songsangkan lah. Kita gantikan dapat darab, kita songsangkan yang bawah, naik ke atas, atas turun bawah. Okay, boleh rujuk nota saya. Okay, itu saya nak bagi sikit hint lah macam mana nak settlekan masalah. Okay, yang ni nanti awak tolong buat. Kalau tak dapat nanti kita bincang sama-sama. Okay, so saya nak terus proceed kepada topik kita petang ni. Understand partial fraction. Topik ni agak tough. Okay, dia ada topik yang tersendiri, soalan dia tersendiri, quiz yang tersendiri, agak susah macam ni. Saya rasa awak belum belajar lagi kot untuk sekolah dulu. Saya rasa lah awak belum belajar lagi topik ni. Okay. Apa sebenarnya partial fraction? Partial fraction ialah pecahan separuh. Dalam bahasa Melayu, kita panggil dia pecahan separuh. Apa pecahan separuh? Partial fraction is simpler part broken by algebraic fraction. Okay. Let's review, we can solve. Okay, sekarang ni, yang ni awak belajar tadi tu. Okay, dalam metode additional and subtraction algebraic, dan yang awak settlekan ni, awak akan dapat pecahan macam ni. Daripada sini, ada 4 kali dengan sini, 1 kali dengan ni, bawah kali ni, awak akan dapat pecahan ni. Sekarang ni, daripada sini, kita nak kembalikan kepada sini. Macam mana? Itulah dia dipanggil partial fraction. Proses menterbalikkan daripada ungkapan macam ni kepada nombor bercampur macam ni. Ini dipanggil partial fraction. Okey. Boleh faham Sekarang ni, yang ni awak belajar sebelum ni, iaitu proses penambahan atau penolakan persamaan algebrik bersama algebra. Okey. Yang kalau nombor bercampur atau tolak ni, maknanya kita kena samakan pembawah, maknanya yang bawah sini kena darab di atas dan darab silang macam ni. Okey, dapatlah macam ni. Dan untuk bentuk macam ni. Tapi dari sekarang ni kita diberi persamaan ini, 5x tambah 7 per x tolak 5 x tambah 3.
Dan ada ketikanya bawah ni telah dikembangkan. Okey, kembangkan jadi apa? X kuasa 2 tambah 3 tolak 5 tolak 2x tolak 15. Sekarang daripada sini awak kena terpaksa faktorkan, kemudian dapatkan pecahan seperti ini. Okey. Okey, ini adalah partial fraction. Okey, slow sikit. Okey. Ini adalah partial fraction, pecahan tu. Daripada sini kepada sini, melalui proses apa? Daripada reverse process. Daripada proses nombor macam ni, kita tukar kepada partial fraction melalui peringkat yang tertentu. Dan peringkat ni agak banyak step yang perlu awak hadapi. Okey? Dan saya tahu memang topik ni agak susah lah. Dan benda ni awak akan belajar semester ini, termasuk semester hadapan pun sama juga. Partial fraction. Okay, kalau yang betul-betul faham memang akan mudah bagi dia. Kalau yang tak faham memang agak lah. Okay, dan topik ni topik yang paling panjang dalam bab 1. Bila paling panjang ni, maknanya kena bertumpuan sikit lah. Okay, how to find the part that make a single fraction. Macam mana nak cari part tu dan jadi single fraction. Ni single fraction. Ini nombor bercampur, partial fraction. Namanya pecahan separah, pecahan satu lagi pecahan, mendapat satu fraction yang tunggal. Okay, type of partial fraction. Okay, ini adalah jenis-jenis partial fraction yang awak akan belajar. Ya, ada empat saja, tapi kemungkinan hanya saya kaji satu cukup. Kalau sempat lah. Pasal benda ni agak tukar lah. Pertama, denominator, iaitu bahagian penyebut yang di bawah tu dengan linear factor. Kemudian, repeated yang berulang. Yang ketiga, quadratic. Yang ketiga ialah improper fraction. Improper fraction adalah pecahan tak wajar, di mana bahagian pengangka lebih besar daripada bahagian penyebut. Ingat lagi lah dalam video saya sebelum ni, katakan 7/5. Okay, ini adalah pecahan tak wajar. Ataupun contoh lagi, x kuasa 4 per x kuasa 2. Okay, sampul 7 sampul 5. Ini adalah pecahan tak wajar di mana kuasa di atas lebih besar daripada kuasa di bawah, ataupun nombor di atas lebih besar daripada nombor di bawah, dipanggil improper fraction. Okay, kita masuk yang pertama. Denominator ataupun bahagian penyebut with linear factor. Linear factor AX tambah B. Okay, bentuk dia, general expression dia adalah MX per AX tambah B darab CX tambah B. Bentuk sama dengan yang ni lah. Ini adalah bentuk dia. Macam ni. Jadi, X tolak 5 dan X tambah 3. Okey, bentuk yang kita nak adalah kita nak tukarkan daripada bentuk ini pada bentuk ini. Iaitu A per yang ini campur B per ini. Apa yang awak nak cari adalah nilai A dan nilai B. Dapat nilai A dan B, awak masukkan balik dalam pasangan ini. So, jadilah dia partial fraction. Okay. So, untuk menyelesaikan masalah ini, kita akan melalui beberapa step. So, kat sini dikatakan ada 3 step. Saya sekarang berada pada buku surat 28. Okey, yang baru tengok ni masuk muka surat 28. Okay, step yang pertama ialah kita write one partial fraction for each factor. Okay, ini bentuk dia. Okay, kita pecahkan A per yang pertama. Okay, ini yang pertama.
Ini yang kedua. A bahagi yang pertama. Campur. Campur ini adalah bentuk am. Okey, campur. Sebab nanti last kali kira kemungkinan dapat nilai negatif. So, kena tolak. Tapi bentuk am dia ialah bentuk wajib dia adalah campur. Campur bagian B per yang ni. Okey. A dengan B je. Untuk peringkat pertama ni. Okey. Boleh kot nanti. Seterusnya. Kita cross multiply darab silang pada left denominator. Maknanya bahagian kiri ni kita nak hapuskan pada bahagian pembawah sebelah MX ni, ialah kita darabkan unsur 1 dan 2 ni ke sebelah sini, A dan B. Okey, sebab saya nak hapuskan benda ni, kita kena darabkan. Okey, sana. Okey, sana. Maknanya bila kita naik darab ke atas, kita dapat mansuhkan yang ni. Okey, asal macam ni. Buka satu pen. Asal dia ketekan MX okay, kita pecahkan kepada A per AX tambah B campur B besar BX campur D. Kan saya nak hapuskan kedua-dua ni ialah kita kena darabkan ke sebelah atas. So sama kat sini kita kena darabkan. Saya nak darabkan ni, saya kena darabkan semua. Jadi apa yang berada di sebelah kanan kita kena darabkan sebelah kiri juga. Ini asal apa? X tambah D BX tambah D A kena darabkan yang sama. BX tambah D BX tambah D bahagi AX tambah D tambah D dan kedua ni lah BX tambah D darab dengan CX semua tu bahagi, saya ringkaskan BX tambah D. So apa kita buat ialah kita boleh hapuskan dia. So yang ni boleh potong, ini boleh potong, yang ni boleh potong, yang ni ada boleh potong kan. So apa yang tinggal adalah MX sama dengan A CX tambah D campur B AX tambah D. Jadi dalam iaitu equation 1. Okey. Maknanya kat sini, maknanya kita darabkan apa yang ada sebelah kanan, kita kena bagi. Darab sama lah. Katakan kita nak hapuskan yang bawah ni, kita kena darabkan dia AX tambah B. M tu sendiri kena darab dengan ni. Jadi sebelah kiri dan kanan kena benda yang sama. Ini saya dah ceritakan dulu kat dalam macam kita nak hapuskan kalau kuasa 2, kita kena punca kuasa 2. Kalau dia bahagi, kita kena darab. Kalau tolak, kena tambah. Okay, benda yang sama. Okay. So kat sini kita dapat equation 1. Okay. Ini baru step yang biasa ni belum lagi. Step yang ketiga, find the value of constant using substitution and elimination method to compare the coefficient on both sides. Cari nilai konstan menggunakan kaedah penghapusan atau pertukaran atau membandingkan koefisien, membandingkan kuasa kedua-dua belah. Yang first part ni kita letakkan koefisien, nanti kita sampai belakang ada belajar membandingkan kuasa X sebelah kiri dan kuasa X sebelah kanan.
X sebelah kiri kuasa berapa, X sebelah kanan kuasa berapa. Kemudian choose the root of denominator and substitute dalam equation 1. Okay, tujuan yang ni adalah kita nak dapat, tujuan step ketiga ni adalah kita nak dapatkan berapakah nilai A, berapakah nilai B. Apabila kita melakukan proses substitution ataupun elimination method. Dengan menggantikan nilai X dengan nilai tertentu, kita boleh dapatkan nilai B ataupun A. Dah dapat B dan A, kita masukkan dalam samaan balik step 1. A berapa, B berapa, dapat nilai dia. Okey, perhatikan betul-betul contoh 1.14. Okey. Express nyatakan 10x tolak 8. Okey, per x tolak 3, 2x tambah 5. Okey, awak rujuk buku, buku surat 28. Okey, sama ada awak boleh tengok skrin ataupun tengok buku, dengar apa yang saya cakap. Okey. Dan tunjukkan apa ni persamaan ini dalam bentuk partial fraction. Okey, step pertama ialah kita tuliskan bentuk partial fraction tersebut. Okey, bentuk dia yang rujuk balik ke atas lah. Maknanya 10x tolak 8. Okey, ada 2 kat sini. Okey, ada 2 kan. Asal ni soalan asal. Rujuk ke atas ni. Kita pecahkan kepada A per x tolak 3 tambah B per dx. A yang ni datang dari sini lah. Dan dx tambah 5 datang dari sini. Jadi, kalau saya letak A per yang ni, B sama ni, boleh. Tak ada masalah. Bapak janji awak dapat balik jawapan A berapa, B berapa, tak ada masalah. A dengan B tak ada masalah. Saya kira lah betul, saya bukan betul salah, tak masalah. Saya nak tentukan nilai A. Yang ni adalah awak hasilkan dulu. Okey. Sampai sini saya rasa boleh faham kot. Okey, saya nak buat ulang lagi sikit. Siapa yang faham setakat ni, angkat tangan. Siapa yang faham, angkat tangan. Alhamdulillah. Okey. Okey, turun tangan. Saya nak tanya siapa yang tak faham, angkat tangan. Siapa yang tak faham, angkat tangan. Okey, Muhammad Ali Syarifuddin, onkan mic dan tanya saya sebelum saya pergi jauh. Muhammad Ali Syarifuddin, angkat tangan dan saya. Okey, nyatakan apa yang tak faham ni. Semua. Jangan kata semua. Semua. Buku ada tak sekarang ni? Buku ada kat awak sekarang? Ada. Okey. Takkan kata semua kot tak faham daripada mula ni. Penat saya cerita ni. Dia pening sikit ni, Dia blur Ustaz. Awak bersama siapa sekarang ni? Saya dengan ada Aziz. Dia. Terima kasih. Okey. Jangan kata semua lah. Awak saya terangkan balik tadi. Aduh, lang buat hal dah. Mana? Boleh Ali Syarifuddin, tolong off mic. Ya, saya. Ya. Okey, Adlan, Muhammad Al-Adlan. Onkan mic. Saya. Okey, apa yang tak faham? Saya tak faham A dengan B ni main pada mana sir? Ke memang daripada kena tulis daripada itu formula untuk mendapatkan pecahan separa tu. Itu formula memang dia. Memang tak ada huruf, memang tak ada number rasa.
Memang tak ada number. Yang tu nilai A dan B tu yang kita nak cari. Oh, Nilai A baik dan sir. B kita akan melalui proses untuk mencari nilai dia, barulah kita replacekan dengan nombor yang telah kita kira, baru dapat pecahan separa tu. Ratio fraction. Faham sir. Okey, faham. Amir Fauzan Terima kasih on sir. mic. Kamu Amir Fauzan. Ya, saya Fauzan. Okey, nyatakan apa benda masalah awak. equation Tak jelas sekali lagi. equation 1. Okey, kenapa? Kenapa equation 1? Macam mana boleh dapat equation 1? Macam mana boleh dapat equation 1 ke? Macam mana boleh dapat equation 1? Itu ke maksud awak? Okey, tengok sini balik. Okey, tengok sini balik. Macam mana saya dapatkan equation 1? Ialah saya melalui proses pemotongan. Okey, awak tengok unsur saya tukar warna lain. Okay. Awak tengok sini. A per X tambah B dengan CD. Ada tak benda yang sama antara atas dengan bawah? Kalau ada yang sama, kita boleh potong dia. So yang tinggal A kali CX tambah B. Jadilah ke sini. Sebelah sini, ada yang sama tak unsur atas dan bawah? Ada. Yang ni. So B kali yang ni, dapatlah yang ni. Itulah dapat equation 1. Manakala yang sebelah sini, dia telah ringkaskan. Sepatutnya dia kena buatlah M kali dengan panjang tu, dia potong atas bawah. Benda yang sama. Jadi mungkin dia nak jimatkan sikit kita semua tu. Saya kena cerita ni tu. Okey. Kalau tak ada apa, saya teruskan lagi. Okay. Sampai sini. Okey. Seterusnya ialah kita ambil step kedua. Ulang balik step kedua apa? Cross multiply the left denominator. Apa yang ada pada bahagian bawah 10x tolak 8 ni, kita darabkan di sebelah. Dua-dua ni. Okay. Kita darabkan ke sini. Kita darabkan ke sini. Sebab apa saya darabkan? Sebab saya nak hapuskan yang atas. Okay. Kita pun kat sini pun kita darab atas juga. Sepatutnya kita kena darab lagi x tolak 3 dengan 2x tambah 5. Bila kita darab macam ni, barulah kita boleh potong saja. Okay. Ini potong, ini potong, ini potong, ini potong. So tinggallah step 8 sampai ke sini. Ini potong, ini potong. Sini potong, sini potong. So dapatlah balik 10x kuasa 8. Dan yang tinggallah A kali 2x tolak 5 campur B x tolak 3. So dapatlah equation 1. Okey, satu-satu. Sampai sini. Apa yang masih tak faham, angkat tangan. Apa yang tak faham, angkat tangan. Fifth, ini. Saya tak kenal suara awak asing. Fifth. Ada gangguan, saya tak dengar. Afif, kalau tak dengar boleh tolong type lah atau jawab soalan awak, saya bacakan kat chat. Tolong type dekat meeting chat, saya akan bacakan kalau nak tanya. Afif, tolong off the mic. Okay. Ada lagi tak yang tak faham, angkat tangan, tanya.
Tak ada. Tak ada soalan ke? Ada yang lain tak faham tak? Ada yang tak faham angkat tangan. Kita tanyakan yang kena potong tu potong belah mana? Okey. Yang kena potong tu potong belah mana? Maksud saya kat sini adalah kita sepatutnya ada satu benda lagi yang ada tulis kat atas ni. Supaya kita nampak macam mana yang bahagian bawah ini dipotong. Okey, sepatutnya ada satu lagi darab kat atas ni supaya kita potong. Kita potong mana yang ada unsur kat atas dengan bawah yang sama. Kan saya bawa kedua-dua bahagian ni didarabkan ke atas. Nampak tak yang saya tulis ni? X.3, 2X tambah 5. Kedua-dua bahagian ni saya bawa ke atas. Saya bawa ke atas sebelah A. Dua-dua sebelah atas juga benda yang sama sebelah B. Apa yang daripada kita dah B? Jadi pada ke sini, kalau awak tengok pada pecahan A, X tolak 3, 2X tambah 5 per X tolak 3 ni, awak nampak atas bawah ni ada dua unsur yang sama. Satu ada durian, bawah ada durian. Ini rambutan. Durian, rambutan, durian. So, kita boleh potong durian dan durian. Sebelah sini pula, ini rambutan, jadi durian. So, rambutan boleh potong dua. Tinggal lagi lah yang ni. So, kita rewrite balik, tulis balik apa yang kita yang tinggal setelah dipotong. Seperti inilah 10/8. Dan yang tinggal A dengan durian. A dengan durian. B dengan rambutan. Kita dapat equation 1. Okey, jelas eh? Kalau kita tulis. Okey. Okey, thank you. Okey, seterusnya. Lepas dapat equation 1, kita nak cari value dia. Kita nak cari nilai A ataupun B dengan cara kita melalui proses elimination. Kita ambil salah satu. Awak nak hapuskan yang mana dahulu? Kita katakan ikut soalan ni, saya nak cari nilai A dahulu. Saya nak cari A ni berapa nilai dia. Okay. Macam mana saya nak A berapa? Kalau nak dapatkan nilai A ni berapa, kita kena hapuskan B. Kenapa nak hapuskan B? Bila kita hapuskan B, dapatlah nilai A. Macam mana cara dia? Okey, ini cara dia. Nak hapuskan B macam mana? Kita nak kena jadikan bahawa B darab dengan apa di dalam ni dapat kosong. Bila B darab apa dapat kosong, kita dapat tahulah nilai A berapa. Sebab B dah kosong. Macam mana nak dapatkan B sama dengan kosong? B kali dengan kosong sama dengan kosong. B darab dengan kosong dapat kosong. Betul ya? Apa-apa saja nilai dikalikan dengan B dapat kosong. So, kita nak buat macam kosong. So, kita kena jadikan yang di dalam ni X tolak 3 sama dengan kosong. So, inilah dia. X tolak 3 sama dengan kosong. Barulah kita dapat nilai B sama dengan kosong. Bila B sama dengan kosong, kita otomatik dapat huruf nilai A ni berapa nilai dia. Okay, macam mana? Okay, kita jadikan dalam X tolak 3 ni sama dengan kosong. So, pindahkan ke sebelah X sama dengan 3. Bila X sama dengan 3, otomatik B sama dengan kosong. Tak percaya. Okay, tengok. Kita gantikan nilai X tadi dengan 3. So, sini 3 tolak 3. Okay, berapa? B kali dengan kosong. 3 kali 3 kosong. So, sini dengan kosong. Okay. So, dapatlah X sama dengan 3. Yang pertama. Okay, apa perlu buat seterusnya? Kita masukkan, gantikan nilai X sama dengan 3 tadi ke dalam persamaan 1. Gantikan X sama dengan 3 ke dalam equation 1. Gantikan ke dalam sini. Sini buat. Okay, ini persamaan 1. Ini adalah persamaan 1.
Kita gantikan nilai X kat sini, dekat sini, X sama dengan 3. Okey, apa kita dapat? 10 kali dengan 3 tolak 8 sama dengan A 2 kali 3 campur 5. Okey, ini hati-hati benda kurungan hati-hati. Tekan kalkulator pun hati-hati. Jangan salah tekan, jangan tak ada kurungan, depan awak totally wrong nanti. Kata kurungan ni menentukan yang mana akan dibuat dahulu. Step mana kita buat dulu? Campur B, ni 3 tolak 3. B eliminated, mana B telah terhapus. Sebab apa B terhapus? B 3 tak 3 sama kosong. Kosong dalam B dapat kosong. So, buat 10 kali 3, 30 tolak 8, 22. Yang sebelah sini, 2 kali 3, 6, 6 campur 5, 11. 11 kali A, 11A. B kali kosong, dapat kosong. So, dapatkan nilai A sama dengan 22 bahagi dengan 11. Pindah, yang ni pindah sini, pindah dapat bahagi. So, A sama dengan 2. Dah dapat satu nilai dah. A sama dengan 2. So, A kat sini adalah 2. Sekarang, awak perlu cari nilai B pula. Nilai B pula. Dah A dah. Okey, terusnya apa? Bila nak cari nilai B, kita kena hapuskan yang mana? Kita kena hapuskan A. Kita kena dapatkan A kena kali dengan kosong supaya dapat kosong. Macam mana nak hapuskan A? So, tengok A kali kosong. So, yang ni kena dapat kosong. So, 2X tambah 5 sama dengan kosong. Okey. Pindahkan 5 ke sebelah sini. Sini positif, pindah sini dapat negatif. Pindahkan 2X. Pindah sini jadi berapa? Bahagi 2. Jadi, kita kena gantikan nilai X sama dengan negatif 5/2, barulah B tersebut dapat A tersebut kali dengan kosong. So, ini dia. Dan gantikan nilai X sama dengan negatif 5/2 dan dimasukkan dalam persamaan 1. Sama 1 yang asal tadi. Yang ni. Okey. Okey. Masukkan nilai pula. 10 ini adalah persamaan 1. Ulang balik ke tak apa. Masukkan nilai X tadi dengan nilai negatif 5/2. Okey, ini hati-hati ada nombor negatif dan pecahan. Tak payah tulis kan negatif 2.5, tak payah. Tak payah awak nak rajin nak jadikan dia bentuk 2, 1/2, tak payah. Biarkan 5/2 kat situ. Dan kita menggunakan kalkulator untuk menyelesaikan masalah ni. Okey, gantikan 10 kali X. X ni adalah negatif 2. Letak kurungan Kalau ada negatif letak kurungan. Hati-hati. X ni hati-hati. Tolak 8. Okey. Kemudian A. 2X. X tadi adalah negatif 5/2. Hati-hati. Ada tanda negatif. Letak kurungan. Campur 5. Campur B. Okey. B X. Negatif 5/2 tolak 3. Okey. Kemudian 2 kali 1, 2 kali 5. 5 kali negatif 5, negatif 25 tolak 8. Dapat negatif 33. Okey. Yang ni tak payah kira lah, ini dah dapat kosong. Sini potong, sini potong. Negatif 5 campur 5 dapat kosong. A kali kosong dapat A kosong lah. Okay, yang sebelah sini
Negatif 5/2 tolak 3. Tak payah susah-susah, tekan calculator. Dapat berapa? Negatif 11/2. Okey. Seterusnya, pindahkan negatif 11/2 ni ke sebelah. Okey, macam mana nak buat? Pindah je. Okay. Negatif 3/3 bahagi bahagi 11/2. Okay, dapatlah 6. Okay, sekarang ni awak dah dapat dah A sama dengan 2, B sama dengan 6. Tapi jawapan awak belum siap lagi. Sebab apa? Awak masih dapat nilai A dan B tapi tak dimasukkan dalam persamaan. Kemudian awak gantikan nilai dia. Yang bentuk arm yang kita dapat mula-mula tadi kan kat mana? Depan ni. Yang ni masukkan A berapa, B berapa. Okay, A sama dengan 2. Okay. Pindah sini. B sama dengan pindah sini. Okay. Sekiranya ini increase lah. Katakan awal lekat A negatif 2. B sama dengan negatif 6. Tulis balik jawapan dia ialah negatif 2. Ini contoh kalau jawapan negatif. Tolak bukan macam tu. 6 X 2X tambah 5. Okey. Ini maksud saya. Sekiranya apa ni ada tanda negatif bagi A, B, nampak macam ni lah. Ini in case kalau benda sama. Sekarang ni tak ada kan. Okey. Susah ke senang? Susah ke senang? Susah ke susah? Senang ke senang? On time mic. Boleh lah. Senang. Ha? Senang. Boleh lah. Boleh. Buat latihan Senang. Okey. Saya risau bukan apa. Saya risau takut awak betul ke saya cakap seorang ni. Macam tak tahu pendengar kan. Semua diam je. Kalau kelas tu ada tidak nyampuk. Okey. Kita pergi contoh berikutnya. Contoh dia. Contoh 115. Jadi kita buat latihan satu-satu. Okey. Example 1.15. Okey. Negatif 14x. Negatif 14x bahagi 2x tolak x dengan x tolak 4. Okey. Seperti biasa, kita tulis dalam bentuk arm dia. General form ni lah. Iaitu A per ini 2 tolak x. B per x tolak 4. Okey. A per 2 tolak x tambah B per x tolak 4. Okey. Betul apa? Seterusnya buat apa? Kita cross multiply. Apa yang ada di bawah sini, apa yang ada di bawah ni, kita naik ke atas. Kita darab ke atas. Darab A dan juga darab dengan B. Supaya kita nak hapuskan. Benda ni pun sama, kena darab atas. Tapi dia tak tunjuk atas ni. Kita darab atas, kita buang. Okay, kita dapat berapa? Okay, yang ni lah 2 tolak X tolak 4. Apa yang dekat bawah ni? Darab atas. Kemudian, apa yang sama kita potong. Apa yang sama kita potong. So yang tinggal ialah negatif 14x. A kali x tolak 4. B kali 2 tolak. Dan ini adalah equation 1 yang kita akan gunakan untuk mendapatkan nilai A dan juga B. Okay. Step ketiga, penghapusan. Kita kena hapuskan salah satu A ataupun B untuk mendapatkan nilai A ataupun B. So kat sini ditunjukkan dia hapuskan B supaya kita dapat A. Ikut step lah. Kita buat A dulu. Kita hapuskan B. Nak hapuskan B ialah B kena darab dengan kosong. B
kena kali dengan kosong boleh dapat kosong. Okey. B kena kali dengan kosong baru dapat kosong. Okey. Okey, macam mana B dengan kosong dengan kosong? Maknanya komponen di dalam ni mestilah mendapat hasil kosong barulah dia jadi kosong. So 2 tolak X sama dengan kosong. So X sama dengan berapa? 2 tolak berapa dapat kosong? 2 tolak 2 lah. Habis itu. Okay, 2 tolak 2. So dapatlah nilai X sama dengan 2. Dan kita gantikan nilai X sama dengan ni dalam persamaan 1 di atas ni. So masuk balik. Ini adalah persamaan 1. Benda yang sama kita ulang lagi. Okay. Gantikan 2. Negatif 14 kali 2 sama dengan A. X ni kita gantikan ni. X ni kita gantikan 2. Dengan 2. Gantikan. Ni 2. Sini 2. Sini 2. Ni 2 untuk 2 kosong lah. Okay. So negatif 14 kali 2 dapat negatif 28. 2 tolak 4 negatif 2 dapat negatif 2A. Dan B kali kosong dapat kosong lah. So A sama dengan, pindahkan ke sebelah sini, A sama dengan 14. Kalau waktu biru kan, antara depan ni negatif ke positif. Okey, macam ni je. Oh, negatif kali berapa dapat negatif? Negatif kali positif. So A adalah positif number. Saya ulang tekan awak peluru nak positif ke negatif 14 ke 14. Negatif kali berapa? Positif ke negatif supaya dapat negatif. Negatif kena kali positif baru dapat negatif. Kalau negatif 2 kali dengan negatif A, jawapannya mesti dapat positif 28. Okay, so, jangan keliru. Okay, dah dapat sama dah. So A sama dengan 14, tulis besar-besar. Ada markah sini. Next, kita dah hapuskan B. Kerana kita nak cari nilai B pula, iaitu dengan cara kita hapuskan A. Kita hapuskan A, maknanya kat sini lah A kena kalikan dengan kosong baru dapat kosong. Okay, A kena kali dengan kosong baru dapat kosong. So dekat sini X tolak 4 sama dengan kosong. Berapa tolak 4 dapat kosong? X sama dengan 4 lah. 4 tolak 4 dapat kosong. Okay. 4 tolak 4 dapat kosong. Dan kita gantikan dalam persamaan 1. Nilai ini, nilai ini dan nilai ini sama dengan 4. Semua bola negatif 14 kali 4. A 4 tolak 4 tambah B 2 tolak 4. Negatif 14 kali 4 dapat negatif 56. A 4 kali 4 kuat kosong. Dan B 2 tolak 4 negatif 2B. So B dapat 28. B sama dengan 28. Okay. Dapat A, dapat B. Oh, dia tak ada satu benda lagi. Okey, kemudian dia tulis balik lah. Tulis balik jawapan akhir dia. Dekat habis ni. Negatif 14 per 2 tolak X. X tolak 4 sama dengan A tadi berapa? A sama dengan 14 bahagi 2 tolak X. B sama dengan 28 campur 28 per tolak 4. Ini jawapan akhir. Okey, boleh tak? Okey. Cuba kita tengok exercise 112. Saya nak awak tolong buat benda ni.
saya nak tunjuk soalan ada 3-4 soalan. Saya nak tunjuk soalan nombor 3 lah. Yang susah awak buat, senang saya buat. Okey, soalan nombor 3. Tengok soalan nombor 3. Kita tuliskan dalam bentuk yang dalam bentuk apa? A per apa? Tambah 2 campur B X tolak 3. Sekejap, siapa nak cakap tu? Untuk kita Amir Syuhir. Ya, Amir Syuhir, kenapa? Ya, Amir Syuhir. Tertekan sir. Ya, tertekan. Okey. Bukan tertekan apa, memang tertekan lah. Okey, seterusnya apa? Soalan 3 ni, kita rujuk buat kejap. Kita cross multiply. Okey, saya nak shortcut je lah. 1 tolak 4x. Ini naik atas, apa yang kena potong? Yang tinggal adalah A. X tolak 3. Okey. Dan B. X tambah 2. Ini saya shortcut ni. Ikut panjang adalah darab surah. Tadi tempat ni tak berapa besar. Saya nak shortcut aja. Okey, urusnya apa? Kita hapuskan salah satu. So, saya nak hapuskan B supaya kita dapat tahu nilai A. So, X sama dengan X tambah 2 sama dengan kosong. Kita nak hapuskan B. Ini persamaan 1. Okey, saya nak hapuskan B, maknanya kita kena jadikan B kali kosong dapat kosong. So, X tambah 2 sama dengan kosong. X sama dengan berapa? Negatif 2 lah. Negatif 2 campur 2 dapat kosong. So, kita gantikan X sama dengan negatif 2 dalam persamaan 1. Dapat 1 tolak 4 kali negatif 2. Okey, sama dengan A negatif 2 tolak 3 boleh tambah B negatif 2 tambah 2. Okey, untuk yang ni jangan buat 1 tolak 4. Awak kena buat darab dalam kurungan dahulu. Saya nak keluarkan apa? 4 kali negatif 2 dapat berapa? Negatif 8. So 1 tolak 8. Okay. 1 tolak silap. Negatif 4 kali negatif 2 negatif 8. So kat sini 1 tolak negatif 8 sama dengan negatif 2 tolak 3 hutang 2 hutang 3 tolak 5A. Okey, tambah B dari 2 ni kosong lah. Okay. B kosong. Okey, 1 tolak 8 maknanya dapat 9. 1 tambah 9. Okey, negatif 5A. So A sama dengan berapa? Negatif 9/5. Ingat maknanya sini nombor positif kali dengan nombor negatif dapat nilai positif. Negatif kali negatif dapat positif. So A sama dengan negatif 95. So A dah dapat. B pula. Okey, kita nak buat B, kita kena hapuskan A. Hapuskan A, kena pilih nombor berapa? A sama dengan 3. 3 tolak 3 dapat kosong. So, saya tulis balik ya. 3 sama dengan kosong. So, X sama dengan 3. Gantikan X sama dengan 3 dalam persamaan 1. So, kita akan dapat 1 tolak 4 kali 3
sama dengan A 3 tolak 3 tambah B 3 tambah 2. So kat sini berapa? 1 tolak 12. Okay. Sama dengan ni kosong. 5B. 3 campur 2, 5B. So sini dapat negatif 11 sama dengan 5B. So B sama dengan negatif 11 per 5. Okay, kita kumpulkan balik. A kumpulkan balik. A sama dengan negatif 9 per 5. B sama dengan negatif 11 per 5. So rewrite balik dalam bentuk asal. 1 tolak 4x per x tambah 2 x tolak 3 sama dengan A berapa? 9 per 5. Negatif 9 per 5 x tambah 2. Ni jangan lupa. Nilai A kita ialah negatif 9 per 5. Bukan negatif 9 je. 9 per 5, 5 kali N dengan X di bawah. Lepas tu sepatutnya tambahkan, tambah B. Tapi disebabkan nilai B adalah negatif, so kita tolak. 11 per 5 X tolak 3. Okay, macam ada kawan nak buat bertanya saya di sini. Nak tahu kaedah pemakahan. Nak cerita kaedah pemakahan lah. Dia setiap jalan ni ada markah lah. Satu ataupun setengah. Dapatkan nilai ni 1, kalau macam nilai kecil dapat 1, kalau nilai besar dapat 1 markah, ada nilai kecil dapat setengah-setengah dan sebagainya. Maksud saya dalam satu soalan macam ni kita boleh dapat dalam 7 hingga 8 markah untuk soalan macam ni. Kalau soalan panjang 7 hingga 8 markah. Okey. Agak-agak nak sambung lagi tak yang top yang apa? Yang kedua pula, dominator with repeated linear. Ada yang nak sambung tak? Boleh bertahan lagi tak dengan topik ni? Atur-atur saya. Lagi pening nanti. Okey, macam ni. Okey. Ada soalan 1, soalan 2 dan soalan 4 yang saya tak cover. Saya bagi masa awak buat. Kemudian saya akan panggil secara random. Saya dah cakap tadi, perempuan tolong pakai tudung kan. Dan awak tolong tunjuk depan kamera hasil kerja awak. Okey, saya akan bagi masa sekarang ni lah. Yes, sir. Cubalah buat. Okey, buat 1, 2 dan 4. Yang ni tak payah hantar. Awak buat sekarang, saya tunjuk. Saya akan panggil random. Nanti kita tengok lah. Okey, boleh buat sekarang lah. Saya bagi masa 10 minit lah. 3 soalan. Yang soalan 2 ni dia ada 3 lah. Ada C. Okay, dia ada 3 A, B dan C. So dapatkan benda yang sama, jangan risau. Boleh potong-potong-potong, gantikan nilai. Jangan terpengaruh dengan exposure 2 ni. Tiba-tiba ada besar kan. Biarkan je. Okay. Jangan nampak turun tak.
Okay. Dia balik silang. Tengah dia tu. Okey, kita dapat nilai ni. Kemudian kita nak buang mana? Kita kena buang B dululah. So, gantikan X sama dengan berapa? Gantikan nilai ni ke dalam persamaan ni supaya dia dapat nilai A. Okey, buat nilai tu. Yang ni A kali berapa? A tambah B tambah C. Panjang tu. Tambah B kali berapa? B kali X dengan X tambah 2. Okey, tambah C tambah 2 jadi X. X tolak 1. Okey, kalau X nak kita hapuskan, kita letakkan X sama dengan kosong. Bila X sama dengan kosong, B dengan C ni confirm dapat kosong. Okey, B dengan C bila X sama dengan kosong, boleh dapat nilai A. Seterusnya buatlah ganti X sama dengan 2, X sama dengan 1 dapat nilai-nilai lain. Okey, ini senang ya, tak susah pun. Okey, soalan 3 dah A, B dan C. A, B dan C. Soalan 4, paling mudah ya, 1 per A per X tambah B per X tambah 7. 1 sama dengan A kali X tambah 7 tambah B kali X. So, senang. B, X sama dengan kosong. X sama dengan kosong, dapat dah. 1 sama dengan A kali 7. Jadi, A sama dengan 1 per 7. Betul dah. A sama 1 per 7. Mudah. Okey. Saya tunggu ni. Siapa yang dah siap angkat tangan, kita boleh tengok jawapan dia. Siapa yang dah siap angkat tangan. Saya tak volunteer yang nak angkat tangan nak tunjuk hasil kerja dia. Kira betul-betul dengan tekan kalkulator betul-betul ya. Bagi 446 sama dengan 1.2925. Modulnya siap. Modulnya siap.
Nur Syazawadina. Nur Syazawadina. On camera. Nur Syazawadina. Saya akan attend sekarang. Mana Nur Syazawadina? Dengan saya. Okey, mana boleh tunjukkan jawapan awak? Tak lagi. Tak siap lagi. Okey. Siap, sir. Oh, okey. Tunjukkan siapa. Firas, fight on camera. Sebutkan kode kawan-kawan semua. Firas, fight. Silakan on camera. Imran Syukri. Muhammad Imran Syukri. Nampak sir? Tak nampak. Okey. Ya, saya. Dapat tak ni? Mana? Okey, tunjuk atas kat ni. Atas. Okey. Oh, gambar dia. Okey. Dapat angin dia. Cuma screen besar. Okey. Okey, buat yang kedua. Imran Syukri tak? Okey, terima kasih Firas. Okey. Ya, saya. Imran, mana dia? Belum siap lagi. Belum siap lagi. Belum siap lagi. Okey, tak apa. Izan Azani. Belum siap, sir. Belum lagi. Oi Junjing. Yes. Mana dia? Halo, teacher. Tak siap lagi kah? Soal berapa? Siapa teacher lagi? Tu siap lagi. Daniel, ada apa nak tanya ke? Daniel angkat tangan. Ada nak tanya apa-apa ke? Okay. Dah siap, nombor 1. Okey, nak boleh tunjukkan dia show pada kawan-kawan semua macam mana cara buat awak dapat. Okey, ambil kamera tunjukkan. Okey, pelan-pelan sikit ke atas, perlahan-lahan Ini soalan nombor apa? 1. Soalan nombor berapa ni? 我这是填进去。 Okey. 一本。有这里。一本。Oziang tolong offkan mic ni. Offkan mic dulu. Okey, good. Okey, yang lain-lain. Okay, buat yang lain-lain lagi 2 soalan lagi. Dari 1 saya dah tunjukkan dah tadi. Soalan 2 dengan soalan 4. Okey. Siti Aisyah. Yes, sir. Siap. Tunjukkan. Boleh tunjukkan jawapan awak. Soalan nombor berapa? Soalan nombor 1. Okey, mana dia? Pusing. Pusing. Bertanya. Tak nampak. Mana Siti Aisyah, mana dia jawapan awak? Tak nampak.
Tolong rotate kamera awak tu. Ni dalam keadaan pusing kamera. Pusing buku ke pusing kamera lah. Dua-dua lah. Kamera nampak. Okey. Sikit kejap lah. Saya tak nampak depan. Okay. Dapat jawapan bawah. Sama dengan jawapan bawah. 19/7 dengan negatif 4/7. Kalau nampak, itu jelas awak faham. Okey. Okey, tolong siapkan soalan 2 dan 4. Saya nak tanya. Okey, terima kasih Siti Aisyah. Vinod Rao. Vinod Rao, anak lelaki Sirmak Salam. Silakan onkan mic, onkan kamera, tunjukkan hasil kerja awak. Okey, ada ya, tak dapat lagi ke apa? Tak soalan berapa ya? Yang awak dah buat soalan berapa? Tunjukkan aja. Soalan berapa awak dah buat? Baru buat satu. Buat. Kat nombor 1 ni. Dah siap belum? Belum. Belum lagi. Okay, tak apa, teruskan. Ya. Nurul, off-kan mic. Okay, Nurul Asmida. Nurul Asmida binti Yaakob. Ya. Okay, mana hasil kerja bertunjukkan? Saya tak siap lagi ya. Tak siap lagi? Okay. Langsung tak buat ke, tengah buat ke, macam mana? Saya lagi sikit lagi nak siap. Okay, tak apa. Okay, terima kasih lagi. Muhammad Nur Syawal. Okay. Muhammad Nur Syawal. Kata? Mana dia hasil kerja nak tengok? Tak siap lagi sir. Tak siap lagi. Awak tak masa tak lama untuk jawab soalan ni. Soalan ni tak ada masa simple ni. Dia akan lebih tricky lagi lah. Okay. Tak apa. So, nombor 2 sama buat. Okay, Firas tengok macam mana? Apa tak boleh buat? Kami nak buat. Baru nak buat. Okay, tak apa. Tak, nombor 2. Kenapa? Nombor 2? Bawah dia ada X. Satu. Macam nak buat? Okay, macam ni. Nombor 2, A per X. B per X tambah 1. Tolak 1. C per X tambah 2. Dekat mana yang masalah kat awak ni? Betul. Okay, seperti biasa, kita buat darab silang. Apa benda unsur di bawah ni, kita darabkan dengan semua sekali ni. Benda ni 1, 2 dan 3 ni darab dengan A. Benda yang sama juga darab dengan B. Benda yang sama juga darab dengan C. Okay, benda atas bawah ni semua darab A, darab B, darab C. Bila darab A, darab B, darab C, awak boleh hapuskan. Katakan asal A per X. So, ini boleh potong lah X ni. So, yang tinggal lah A, X tolak 1 dan X tambah 2. Okay, saya padam lah bagi takut tak pening. Saya padam dulu. Saya tentukan 3 pen color. Okay. Apa yang tinggal kat sini, saya salin dulu adalah X kuasa 2 tolak 8X tambah 6. Okay. A didarabkan semua unsur tadi kan. Jadi saya nak shortcut kan, saya potong lah. So yang tinggal lah yang semua ni darab dengan A. So kat sini kita nampak ada bersamaan X dengan X. So yang tinggal adalah apa dia? X tolak 1 dan X tambah 2. Okay. Kemudian seterusnya apa? B. X O, B. Apa yang tinggal kat dia?
Yang sama ialah X top 1. So tinggal lagi X dengan X tambah 2 tambah C. C darab apa? C darab X dengan X tambah 2 tak ada, X tambah 1. Ni ada samaan ni, dia panjang lah macam ni. Dia panjang, satu ni sampai ni tambah ni. Lepas tu awak gantikan nilai. Yang paling mudah ialah kita nak cari nilai A, kita hapuskan B dan C. Nak hapuskan B dan C mudah aja. Nampak sini X kan? Jadi kan X sama dengan kosong. Bila sini kosong, dan B darab kosong darab ni dapat kosong. C darab kosong darab ni dapat kosong. Kita dapat nilai A. A ialah kosong tolak 1 dapat negatif 1. Kosong campur 2 dapat 2. 2 kali negatif 1, negatif 2 dapat negatif 2A. Lepas sini kosong. Kosong campur kosong dapat 6 kan? 6 sama dengan negatif 1 tolak 2A. Kan? So, A sama dengan berapa? A sama dengan negatif 3. 3 negatif 3. Yang bawah ni. Ini negatif 3. A sama dengan negatif 3. Kan? A sama dengan negatif 3. So, sama dengan bawah ni. A sama dengan negatif 3 per A. Okey. Boleh ikut yang tu. Okey. Yang lain. Ada lagi tak yang nak share? Siapa nak share? Daniel angkat tangan. Kenapa Daniel? Ada apa? Dan Haikal. Saya siap soalan kedua. Okey, tunjukkan. Soalan 2. Buat jangan gerak sangat. Okey. A dapat berapa? A dapat negative 1/3. Negative 3. Negative 3. B dapat berapa? Negative 1/3. Okay, C. C dapat 13/3. Okay, good. Okay, siapkan soalan nombor 4 yang mudah. Soalan 4 mudah aja, tak banyak susah pun. Saya rasa topik ni mudah lagi kot. Okay, siapa lagi nak share? 这个 siap semua dah? juga. Siap semua. Okay, tunjukkan nombor 4 tu. Tunjukkan nombor 4. Dapat berapa A? A ya 1/7. Okay, B. B ya negative 1/7. Okay. Okay, saya rasa semua boleh dapat ni. Okay, macam ni dah. Siapa-siapa yang dah dapat jawapan betul. Salah kalau fungsi, awak boleh snap awak punya hasil kerja ni dan hantar dalam WhatsApp. Bagi kawan-kawan lain yang tak dapat, dia boleh study kat situ. Okay, masa tingkat sekarang ni awak tentu nak apa macam berkira berkedekut semua, jadi awak boleh berkongsi semua. Okay, siapa yang dapat tolong snap, hantar dalam ni, tak payah hantar dalam untuk latihan ni, tak payah hantar dalam Sidos lah. Cuma dalam Sidos tu saya akan simpan video ni, saya papak ke sana. Kalau siapa yang masih tak faham, boleh ulang video ni, tengok balik. Okay, tengok balik dan boleh study balik lah ni. Okay, jadi kita tak ulang. So kawan-kawan yang benar-benar boleh tu, boleh snap gambar, hantar dalam WhatsApp group, tunjuk, ajarkan kawan sekali. Tengok semua boleh faham ni. Okey, setakat saja satu itu sajalah kita punya kelas pada hari ini. Kita akan jumpa balik pada hari Jumaat untuk masuk. Saya rasa yang pertama ni memang dia jam sikit. Bila masuk yang kedua, ketiga ni awak dah laju lah. InsyaAllah saya menjangkakan pada hari Jumaat ni kita akan masuk repeated tu. Boleh habis lah.
kita dengan kuadratik bahagian pertama. Okey, kalau tak ada apa-apa kita berakhir di sini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih.